A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Okey, semua apa khabar? Semoga semuanya dalam rahmat Allah dan pengampunan daripada Allah Ta'ala. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Waalaikumsalam semuanya. Semoga dalam rahmat Allah Ta'ala. Sabar ya, sebab mesej saya terlampau banyak. Sebab tu kerana saya tak mampu nak menjawab mesej yang banyak. Jadi semuanya Ustazah nak sampaikan dekat dalam Facebook live ni lah ya, sebab Ustazah tak mampu. Kadang anda tengoklah sampai kadang Ustazah malam pun tak tidur kan sampai pukul ni, sebab Ustazah nak cuba sedaya upaya nak jawab mesej anda semuanya ya. Jadi macam ni lah ya, kepada orang yang baru ya, minta tolong ya, yang mana semua yang ada nombor ID, anda sebut nombor ID anda. Kalau yang mana yang orang baru belum ada nombor ID, maka anda tulis itu dalam permohonan ya. Jadi mana yang belum tahu ada nombor ID tak tahulah. Jadi macam ni lah ya. Macam Ustazah kata, minta maaf banyak ya. Semalam Ustazah punya tak tahu Facebook live Ustazah semalam dipadam. Ustazah pun tak tahulah ya kenapa banyaklah video Ustazah Facebook live Ustazah pun dipadam kan. Tapi hari ni Ustazah, kadang kita tak tahu kat mana kita nak jaga hati seseorang ya, kita tak tahu. Sebab benda ni kita nak ajak pada mereka yang berubat, yang mengamalkan cara perubatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam sebagai singkatan kepada mereka yang tak hadir, mereka yang tak ada dalam kelas malam ya, tentang kurma ya. Baca semalam saya tunjuk ya, kurma ajwa saja ada 7 grade ya. 7 grade itu amatlah berbeza-beza mengikut tempat, gunungnya, kawasannya dan musimnya ya. Itu yang anda kena faham. Yang paling susah nak dapat ialah ajwa rutab ya. Benda tu anda mesti hantar ya. Sebab itulah Ustazah cuba supaya dapat, sebab kita dapat setahun sekali pun cukup ya. Sebab setiap kurma ajwa tu ada rahsia-rahsia, dan ada kurma ajwa yang tidak sesuai dimakan oleh kita. Kurma ajwa jenis mana yang seperti mana Ustazah katakan. Jadi berhati-hatilah ya. Kadang-kadang kita nampak macam sampai tahap kering dan sebagainya, kita tak tahu ya bahayanya sesuatu itu kita makan tanpa ilmu. Sebab kurma bukanlah sesuatu makanan biasa-biasa. Sebab dia adalah rahsia, dia makanan, dan dia adalah kandungan ubat memberi tenaga, merawat penyakit yang ada pada kita sekarang ni. Kita tak tahulah bahasa apa yang Ustazah belum nak cover lagi dan sebagainya. Sebab kenapa Ustazah ingatkan ya, Ustazah sediakan pada anda itu untuk berhadapan dengan cek. Dia faham tak cek tu, faham tak? Ya, semalam yang masuk kelas malam dia faham lah cek tu apa. Ya, apa yang cek tu dia faham lah. Ya, jadi di sinilah Ustazah nak beritahu bila kita cek ya. Di situlah ya dan fikir apa bekalan yang terbaik ya untuk kita simpan dalam rumah kita. Tapi setiap tu mesti ada ilmu. Ya, sebab kenapa saya kata ilmu, walaupun kurma ni sesuai dimakan oleh hampir seluruh jenis tubuh badan manusia. Tak kira lah anak kecil mana, besar dan sebagainya. Terutama kurma rutab ajwa yang dapat tu masuk petis ais paling freezer punya. Sebab benda ni susah nak dapat. Siapa yang beli daripada Johor, daripada mana, anda tawakal dengan Allah Ta'ala. Kalau anda fikir dulu sama anda nak ambil kurma rutab ajwa, saya nak jugalah Ustazah. Tawakal lah. Kalau katalah sampai 2-3 hari pun 2-3 hari lah Ustazah. Ya, yang penting saya ambil barakah dia tu. Ya. Sebab dia boleh, kalau kita dah, walaupun dia dah lenyap macam tu, tapi dia masih lagi menjadi ubat. Ya, dia ada cara proses dia tu. Dengan biji kurma tu, dengan kurma ajwa tu, kita lenyap tu, dia akan jadi ubat. Ubat apa? Tu yang anda kena, Ustazah tengah kumpulkan maklumat, di mana insya-Allah mana yang semua dah ada nombor ID, yang lama menunggu Ustazah dekat sebulan lebih daripada handphone tak ada kepada handphone ada, sebab Ustazah susah hati sangat ya bila orang buat aduan ya,
barang sampai ada yang terkoyak, ada barang sampai barang tak cukup ada yang bukan disebabkan apa kita dah bungkus elok, ada yang buka, lepas tu kurma ajwa ada orang buka pula dan sebagainya, ada yang terlampau ni. Jadi bagi ustazah daripada Persatuan Perubatan Sunnah Kitab Akti An-Nabawi, ustazah jenis style ustazah daripada Atibu Nabawi, ustazah bukan style, ini bukan bisnes, ini bukan satu perniagaan. Kami ustazah wujudkan ni nak ajak orang Islam kita berurusan kita redha meredai. Sebab itu ustazah perlu kepada anda semua buat aduan kalau anda rasa barang dah pecah atau apa pun ustazah insya-Allah ustazah akan pulang. Ustazah bagi ustazah walaupun lah macam ustazah kira itu kurma ajwa dah kira kita belilah banyak 20 kilo, atau kita untung RM30 pun alhamdulillah, itu rezeki Allah. Tapi sekiranya ada masalah macam pecah sikit ke apa ke, kami sedia biar kami yang rugi, sebab ini anda memberi amanah, memberi amanah kepercayaan pada ustazah. Bagi ustazah amanah tu orang beri tu, ustazah kalau orang tu dapat dalam keadaan tumpah, kadang-kadang benda tu tak ustazah macam ya Allah susah hati sangat. Bagi ustazah orang nak tipu biarlah dia nak tipu ke apa, biarlah. Kadang-kadang ada kata ustazah tak takut ke orang nak tipu, biarlah orang nak tipu ke apa. Bagi ustazah orang yang kenal ustazah tahulah Zakir dah tak payah nak bukti ni nak apa dia barang apa keluar kira tulis sendiri. Ustazah jenis tak suka. Ustazah kata aku mesti selesaikan masalah ni secepat mungkin. Lepas tu ustazah sepatutnya beri tumpuan kepada mereka yang memang dah mula, dah jumpa ustazah, dah cek, dah ada rekod dan sebagainya. Tetapi di sini ustazah nak juga bantu di luar sana kita membuat persiapan dan faham tentang apabila kata rawatan cara sunnah Rasulullah SAW 100%. Jadi apabila kita nak buat cara 100%, kena faham, kena ada ilmu. Tadi macam ustazah banyak telefon daripada orang luar, mesej, kadang ustazah kata macam mana ustazah nak jawab seorang kan. Jadi orang baru dia tak tahu macam mana, dia ingat macam-macam minyak zaitun boleh, batu sauda boleh, dia beri madu daripada luar, minyak zaitun macam-macam merbah. Jadi ustazah dia tanya, dia kata puan, kalau puan beli dekat Yusuf Tayyub, tanyalah Yusuf Tayyub. Kalau kita beli dekat situ, kita tanya orang tu sebab dia lebih tahu. Tidak sama, madu tualang ada keistimewaan madu ni ada keistimewaan madu ni ada keistimewaan tapi madu yang Allah Ta'ala katakan kalau perubatan cara sunnah macam ni. Yang ustazah dah rawat orang sakit kulit dan sebagainya. Tapi madu yang lain bukan tak ada kebaikan dekat ni. Kalau untuk kita orang biasa di kat Malaysia ni, ikutlah perut masing-masing. Untuk kita minum daripada kita ambil gula, kita gantikan dengan madu yang anda suka. Itu tak apa. Tapi jangan madu tu orang tipu kita dah. Kalau orang tipu kita, bukan makin baik, makin parah. Jadi bila anda tanya dengan ustazah, anda ambil minyak zaitun daripada ini tempat kan. Sebab tu ustazah beritahu tak boleh nak menjawab secara seorang-seorang ustazah nak menjawabnya. Ustazah tak mampu, ustazah nak selesaikan. Alhamdulillah kurma ajwa yang pertama yang dapat 89-90% tu, satu set tu, alhamdulillah ustazah rasa macam dah selesai lah rasanya. Tapi kalau ada terlepas pandang, mohon ustazah minta tolong sangat. Mana anda boleh, sebab kata Aisyah beritahu ustazah, ramai yang tak beri kerjasama, tak beritahu alamat, tak beritahu apa. Jadi kita pun tersangkutlah kat situ kan. Jadi di sinilah ustazah nak ajak semuanya kurma ni sesuai dimakan oleh hampir seluruh jenis tubuh manusia. Jadi siapa yang tak ada kakak, ni apa nama, Cia, bawa sini satu-satu kat Umi balik. Kurma rutab semalam Ustazah tunjuk kurma rutab ajwa ni ada dua yang Ustazah tunjuk lah. Sebenarnya Ustazah ada banyak lah tempat yang Ustazah ambil ni sikit, besok Ustazah ambil tempat lain pula, pegunungan yang lain. Tadi yang kurma rutab ajwa tu ada kalimah Allah tu kata. Yang ada kalimah Allah tu tak apa, bagi mi yang lembab tu. Jadi sebab itulah bila ustazah ambil ni untuk anda, ustazah usaha cari. Tapi kawasan gunungan dia lain. Tapi masih lagi dalam keadaan elok. No. Ini yang dah buka Dia dah bungkus. Ini yang baru. Okay. Sebab dia ada berbagai lagi. Sebab ustazah nak beritahu supaya anda, kalau kita nak gunakan untuk air nabis, kurma ajwa yang bagaimana yang anda kena ada ilmu. Kalau anda nak gunakan untuk kita makan yang seperti mana untuk sihir, bagaimana kurma yang bagaimana yang kita perlu ada untuk merawat sihir. Untuk untuk merawat sihir ni, kurma yang jenis macam mana. Untuk merawat racun, kurma ajwa yang jenis macam mana. Dan kalau kita nak merawat
Semua ni ada hadis Rasulullah SAW. Cuma tempat anda tak tahu. Selama ni anda tak tahu. Tapi macam saya bila tanya orang, pernah dengar tak kurma rutab ajwa? Yang kita tahu rutab daripada Iran setiap Ramadan kita beli kan. Kalau kita dah sampai Mekah pun tak ada orang nak cerita pun benda ni. Ya. Sebab kenapa? Benda ni setahun hanya sekali dan susah. Memang tak akan bawa masuk Malaysia. Sebab apa? Cepat dia punya rosak dia dan sebagainya. Jadi di sinilah bila Ustazah kalau anda tahu biasa Ustazah di bulan Ramadan ya, sebelum masuk bulan Ramadan, bulan Rejab, tanyalah orang yang kenal Ustazah 20 tahun yang lalu ya, di mana mereka pesakit Ustazah. Biasa Ustazah bulan di waktu orang banyak datang kurma, banyak orang beli kurma, Ustazah tak ada. Ya, sebab tu Ustazah nak buat macam ada orang jadi cadangkan Ustazah, kita buat macam Google, tempahan Google tu apa nama tak tahulah. Ya, tapi bila buat tempahan tu Ustazah kata Ustazah bukannya Ustazah bukan berniaga. Anda kena faham, Ustazah bukan berniaga. Ustazah apabila sesuatu yang baik Ustazah nak kongsikan. Bukan sepanjang bila benda tu susah nak dapat. Jadi benda susah nak dapat, bila Ustazah beritahu, waktu yang orang lama dia akan rebut-rebut. Sebab dia tahu benda tu susah nak dapat. Waktu Ramadan dah daripada tahun lepas, daripada 2 tahun yang lepas, ya, pesakit tanya, sebelum bulan Rejab Ustazah dah mula dah. Ustazah ambil hantar-hantar. Sebab Ustazah tahu lepas bulan Rejab, Syakban, Ramadan ni, ya banyak yang akan masuk. Yang masuk tu yang Ustazah takut nak ambil. Sebab apa? Anda boleh fikir sendiri ya, kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan dalam kurma. Ya, dalam kurma pun ada masalah. Ya, dalam kadang-kadang kurma pula jangan-jangan manis melampau dicampur dengan gula. Ya, anda tak tahu. Benda ni Ustazah tahu. Sebab tu Ustazah sekarang ini korang nak tempat sebab bila dah masuk bulan Rejab Ustazah memang dah tak ada dah. Sebab tu Ustazah kata bila Ustazah bagi ni simpan, balik rumah terus simpan. Terus simpan, cara dia proses macam mana. Macam tu kurma rutab ajwa ni terus masuk freezer. Terus masuk dalam peti ais. Sebab dia benda ni satu ni terus masuk dalam peti ais. Yang lagi satu tu Ustazah bagi agis orang sikit. Kalau orang nak beli 2 kilo, 3 kilo tak boleh. Supaya kita makan. Untuk baby ini yang terbaik. Untuk anak anda. Kalau anak yang faham tak nyet? Faham tak? Faham tak? Lah, komen lah sikit faham ke tidak ni. Jadi bila di situlah Ustazah simpan dan Ustazah kata kita insya-Allah simpan dalam freezer. Mudah-mudahan lah kalau orang jauh kita redha lah kalau apa berlaku. Kita minta ya Allah ya Tuhanku peliharalah ya kurma aku ini mudah-mudahan sampai dalam keadaan baik. Kita sama-sama doakan ya, sebab Ustazah cuba sedaya upaya. Jadi jangan marah Ustazah kenapa sampai dah jadi macam ni ya, memang semua sampai cantik dah tunjuk ya. Anda tengok tau. Nampak tak cantik? Nampak tak dia punya ni cantik dia? Jadi bila yang berbeza dengan berbeza dengan kurma rutab, kurma ajwa yang biasa-biasa yang kalian nampak kering lah apa sebagainya. Jadi tolong Ustazah kata, Ustazah beritahu awal-awal supaya jangan nanti semua mendakwa. Ya, sebab semuanya Ustazah dah keluarkan Ustazah ambil untung sikit. Saya cakap terus untung tu sikit. Kalau orang dah komplain Ustazah ini pecah. Ustazah memang Ustazah tak boleh. Orang komplain dah. Pulang ganti balik. Ustazah tak mau fikir. Ustazah tak nak fikir benda tu rezeki Allah nak bagi ni. Sebab Ustazah lebih pegang pada amanah orang. Jadi bila orang amanah, itu kepercayaan. Kepercayaan tu lebih mahal daripada apa yang anda telah beri pada persatuan, daripada Ustazah. Jadi di sinilah kita, kalau kita tak ada kurma ni, kalau tak cukup, satu Ustazah kata ada isi dalam Telegram group. Tujuan anda isi dalam Telegram group tu supaya Ustazah nampak. Kalau Ustazah dah nampak, nanti Ustazah akan tunjuk pada anda. Okay, ada lagi berapa lagi ni? Ada lagi 20 lagi, ada lagi 10 lagi. Jadi macam tu. Jadi di situlah Ustazah nasihat. Kalau kita tak ada, insya-Allah tahun depan ada lagi, Ustazah contact lah you all. Kalau misalnya tahun depan, Ustazah dah cakap tahun depan dia kata hujung ni, kalau tahun depan ada, dia kata dia cari Ustazah. Dia kata dia memang akan cari Ustazah, dia cakap. Sebab Ustazah kata itu setahun hanya sekali saja. Jadi struktur kurma dia, sebab macam kan Ustazah kata semalam Ustazah tunjuk ada 2 kotak. Jadi Ustazah tunjuk dia ada 2 kotak, ada 2 tempat, tapi sebenarnya ada banyak lah. Yang ni pun Ustazah tunggu sekejap, kawan Ustazah ambil daripada ni sekejap. Ya, Imah. Cia, yang lembut sikit Cia, bagi yang dah lembut yang korang tengah proses tu.
Jadi di sinilah Ustazah nak tunjuk pada kalian semua. Beli dulu, simpan, nanti kita tahu cara guna. Jadi supaya anda faham benda tu. No, yang tadi yang Umi makan tadi, yang ambil. Dah habis ya? Ni ada packing. Ini lebih satu je tinggal. Satu pun tak ada. Amin nak satu pasti ni. Jadi sebab itulah Ustazah, tak apa anda buat dulu. Nanti kalau tak ada Ustazah beritahu. Tu je kata kalau nak murah, Ustazah boleh carikan macam kurma VIP kalau kat luar tu harga RM80, RM70, satu je cukup. Bila kata ada mahal tu jam satu. Bila anda bayar macam tu, Ustazah nampak lah. Jadi Ustazah tempah, Ustazah dah dengan yakin. Saya cakap Ustazah nak ni, Ustazah beli dulu, keluarkan ni dalam harga dia 50. Kejap, bukan yang ni sayang. Yang soft ni. Yang 50. Yang apa dalam 50 tak tahu lah, tengok dalam Telegram. Ada RM59 sekilo. Bezalah kalau kat luar 120. Kalau yang dekat apa tu. Tapi terhadlah tak banyak sebab Ustazah pun minta sikit aja. Jadi bila sampai waktu dia, Ustazah memang bulan Rejab anda minta pada Ustazah, susah nak dapat lah. Selalu pertengahan bulan Rejab dah tak ada lah. Rejab, Syakban, Ramadan memang Ustazah stop. Ustazah bukan jual, tapi Ustazah satu kata nak sekarang. Lepas tu dah kata tempahan. Ustazah cari yang mana yang terbaik. Saya cari. Ustazah cari bukan satu tempat. Ustazah buka tengok Ustazah, diorang tunjuk dengan Ustazah dekat video konon cantik. Tapi bila kita tengok, jatuh kualiti dia ya. Sebab tu Ustazah kata kalau anda nak, anda tempah dalam Telegram group. Jadi tulis nama, biarlah jangan 2-3 kali nama tulis tu, sabar. Apa-apa nanti adalah nanti AJK Persatuan yang update kat situ balik. Lepas tu kita on off. Kenapa kita on off? Tapi kalau kurma yang ini ya, Ustazah cuba kalau orang KL, Ustazah cuba sebabkan saya kata bila satu bekas tu RM15. Kalau anda jauh saya kata minta tambah sikit supaya apa? Anda dapat yang fresh. Ya, supaya anda dapat yang elok punya. Ya. Sebab tu saya kata ini kalau semalam anda dapat ini kurma rutab ajwa kita. Nampak? Ni kurma rutab ajwa kita. Nampak? Semalam Ustazah punya dah kena padam, Ustazah tak boleh nak tunjuk dengan orang. Nampak? Dia lembut, soft. Ni kurma ajwa. Lepas tu saya kata kalau bulan Ramadan, ya kita belahkan dalam belah. Kalau orang kecil manis, masalah kita sakit belakang, kita perlukan ni sebenarnya. Tapi tak banyak pun tak apa, sikit pun boleh. Nanti Ustazah nak ajar siapa yang ada sufa. Besok Ustazah nak ajar susu dengan sufa. Ya, apa kaitan dengan susu dengan sufa tu? Saya kata sufa tu adalah hadis dia sama dengan kebaikannya dengan habatus sauda. Ya. Jadi Ustazah nak anda simpan dulu. Beli ni simpan dulu. Nanti aku belajar. Ya. Jadi ni kita belahkan. Tengok, cukupkan 7 tau. Tu 2, 3, 4, 5, 6. Mesti cukupkan 7. Jadi 7. Okay. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Selawat 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita makan yang pertama. Dengan selawat. 3 kali hancur. Dalam sambil kita makan yang ni, kita selawat dalam hati. Bila kita makan ni, kita selawat dengan hati kita. Tambah yang kedua. Jadi, orang tua-tua elok ni. Orang tua-tua kan selalu sakit tulang belakang. Orang tua-tua selalu sakit tulang belakang. Mana boleh makan kurma ajwa yang keras. Nampak tak? Ustazah makan just soft. Baby pun boleh makan. Baby pun boleh makan. Baby pun boleh makan. Anak kita yang sakit tu boleh makan. Baby jangan bagi makan banyak-banyak. Jangan kita pula anak kita bagi makan banyak-banyak tu. Kurma yang grade 3 tu, yang dia ada 3 grade. Dia 2 kurma ajwa, satu untuk buat air nabis. Satu lagi untuk buat merawat kita punya sihir. Satu lagi dia ada rahsia yang sakit 3 serangkai. Tapi dia bukan kurma ajwa. Orang nampak dia macam sama dengan Safawi. Tapi dia bukan Safawi. Dia bukan Safawi. Dia ada dia punya tu. Sama dia. Tapi tu Ustazah pun tak tahu. Cuma bila Ustazah rawat pesakit, Ustazah akan bagi benda yang tu. Waktu selalunya lah Ustazah kurma ni
Ustazah buat pun setahun sekali je. Sebab bila Ustazah tak ambil kalau bulan Rejab, Syakban, Ramadan, Ustazah takkan ambil tempahan, Ustazah takkan order, takkan pergi kat kedai. Sebab Ustazah tahu. Yang last tu, tahu je lah yang daripada mana siapa yang bawa, ya. Okey, jadi kita dah dengar semalamnya kalau kita kata sup kurma ni dia sesuai untuk dimakan oleh hampir seluruh jenis tubuh manusia. Yang kedua, boleh memperkuatkan panas tubuh semula jadi kita. Yang ketiga, tidak menimbulkan zat-zat yang rosakkan dalam tubuh seperti yang ditimbulkan oleh bagai jenis makanan buah-buahan lain. Ya, dia lain. Kalau sudah biasa, yang keempat, kalau kita dah biasa makan dia, ya, badan kita busuk, badan kita berbau, mulut kita berbau, ya. Orang yang makan kurma yang betul, ya, cara yang betul, teknik yang betul, ya, dia mampu mencegah daripada pembusukan dan kerosakan. Ya, hinggakan badan kita ni, ya, diri kita ni, organ dalaman kita jadi bau busuk. Ini dia asal dia. Ya, tapi tak, saya kata kalau kadang kita kata kenapa aku dah makan lama ni tak baik juga. Sebab tu ada cara. Sebab tu Ustazah bila pesakit dia makan, Ustazah bagi sukatan. Ustazah akan tanyalah dia berak macam mana, dia kencing macam mana. Ada orang keluar lepas tu dia makan kencing berdiri kuning berpuih-puih. Contohlah tu saya kata dalam proses bila berubat cara anda cuba cara sunnah salam 1%. Bila anda cuba cara sunnah Rasulullah SAW 100%, ya, nasihat Ustazah tak bagi anda campur yang lain. Sebab Ustazah nak racun nama keluar dulu. Kalau anda makan petai akan keluar. Jadi bila anda cek dengan bacaan ketiga tengah bulan Islam, kenapa Ustazah ni, kenapa saya sakit kepala, kenapa saya makan ni. Anda relax, anda boleh buat kerja. Tapi kenapa badan suhu saya naik? Bacaan saya naik. Sebab tu saya kata perubatan sunnah bukan black magic. Habis nak keluar kat mana? Lepas tu kata habis nak keluar kat mana? Sebab tu kita kata sapu minyak elwarid, sapu baca bismillah, selawat dekat kepala. Kenapa? Ustazah nak suruh sapu minyak elwarid tu. Ya, kalau orang dah kecemasan, Ustazah tengok lidah dia sebelum berjumpa dengan Ustazah, dia kenalah. Makan dulu elwarid tu, keluarkan racun-racun yang lama dulu. Pakai sabun asfar tu. Sabun yang dibuat daripada minyak teh tu pelbagai ikut tahun. Berapa lama tahun dia, berapa tahun lama dia. Sebab dia menjaga. Dia menjaga racun-racun lama tu daripada membuat kita makin parah. Belum lagi merawat. Kalau merawat, bila dah ada kes kronik, baru anda betul-betul jumpa dengan Ustazah, baru kita merawat. Kita ni PKP. Jadi PKP ni kita kena jaga. Silakan nak jumpa Ustazah, kena tahan masuk balai. Masuk jail kan. Tak pasal-pasal. Undang-undang makin ketat. Ingat nanti Ustazah akan buat tawaran. Minyak elwarid. Saya akan bagi tawaran sempena insyaAllah kita nak sambut bulan Rejab. Bulan Rejab, bulan Syakban. Mudah-mudahan kita pakai sabun yang berkah. Kita tinggalkan sabun-sabun yang pelik-pelik melik dan dia dulu menyebabkan kita jadi kepala jadi tak sihat dan sebagainya. Ya. Lidah saya hitam tu banyak racun ni. Puan kena tengok apa ubat yang puan makan. Lepas tu sapu ni. Lepas tu biar permulaan rambut gugur tu dia keluarkan racun-racun lama. Kan saya kata kalau anda ikutilah saya punya kelas sebelum ni bagus. Rambut gugur Allah Ta'ala keluarkan. Hama-hama bahan-bahan yang tak elok. Nanti bila dengan elwarid tu juga dia akan elokkan balik rambut anda akan tumbuh lagi lebat. Kalau orang dulu datang Ustazah, ya, kadang-kadang rambut dia beruban ni pun hilang. Ya. Tapi kecuali ya kalau dah sakit tua tetap tua jugalah, ya. Jadi benda ni Ustazah cuma nak ajar benda ni kena ada ilmu. Tapi dalam masa sama juga orang dalam keadaan baru baik demam. Orang baru baik sakit. Orang baik bau demam dan sakit tidak digalakkan makan kurma. Ya, jadi tak sesuai makan kurma. Ya, dia kena makan yang lain, gandum, makan talbinah, ya, makan benda-benda yang lain, ya. Sebab tu Ustazah kata kalau mula-mula kita bila kita permulaan sakit, kita satu Ustazah pun sakit yang bermula dengan Ustazah bagi dulu makan kurma ni untuk kuatkan tenaga sebab racun akan keluar. Lepas tu dia kata stop. Bila saya kata stop, jangan pula makan. Kenapa saya suruh stop? Biar dalam badan kita ni tengah proses. Bila puasa tu satu proses, sistem dalam perut kita tengah proses. Jadi bila racun kita berak, cirit, berik semua dah turun, panas kita semua akan turun. Kita betulkan sistem usus kita pula. Jadi sebab itu kalau orang dah baik demam, dilarang oleh Nabi orang yang bau ni untuk makan kurma. Tetapi kalau pesakit nak makan, kalau pesakit tu ya nak makan kurma, Nabi tak larang. Sebab apa Nabi tak larang? Dikarenalah dia nampak kurma rutab ajwa. Ini pertama kali kurma rutab ajwa ada.
Tapi dia nak makan. Rasulullah tak larang kerana tahu orang sakit dia makan sedikit. Dia makan sedikit. Apa yang orang sakit makan dia tidak akan memudaratkan. Kadang-kadang itu memberi semangat dia untuk lebih cepat baik. Jadi macam tu ya. Yang kedua, kalau kita sakit mata, tak bolehlah kita nak makan kurma berlebihan. Semua tu ada sukatan. Atau anda kena tahu. Sebab tu saya kata kena ada ilmu. Tak boleh macam tu orang duk tanya-tanya Ustazah, anda beli dekat dekat luar mana Ustazah nak tahu ya. Anda tak kat gambar Ustazah. Kat sini persatuan Ustazah tak bolehlah tunjuk ni jenama-jenama orang. Batu sauda apa bagus ni. Anda tunjuk batu sauda ni okey ke Ustazah? Ni batu sauda ni okey ke? Bukan semua Ustazah beli, bukan semua kedai Ustazah masuk. Kalau orang bagi pada Ustazah, Ustazah buka, Ustazah tengok kandungan dalam dia, bau dia. Itu yang penting Ustazah nak beritahu pada semua orang. Supaya kita tidak terperdaya. Jadi, di situlah anda kena tahu. Sebab kita, macam kurma pun dia ada grade dan sebagainya. Jadi, Ustazah nasihatkan, Ustazah tak galakkan anda memberi kurma yang konon-kononnya katanya datang daripada Palestin. Anda dah tahu bumi Palestin dah ke mana. Yang anda bawa di Malaysia ni, bumi apa. Tak tahulah. Jadi macam ni lah macam kita nak kena faham. Yang anda nak kena faham sesuatu yang Ustazah nak beritahu. Hari ni Ustazah ada hadiah tau, special. Contohnya kita ada, contohlah Ustazah bagi 3 jenis tubuh badan manusia. Seorang nak memberi orang makan rawatan, dia kena faham. Contohlah Ustazah bagi kita ada 3 jenis tubuh yang memiliki metabolisme dia panas. Di masa dia katalah pesakit Ustazah remaja. Jadi dia memiliki metabolisme dia panas. Lepas tu yang pertama, dia terbiasa memakan makanan yang panas. Lepas tu kita kena tahu pesakit tua, muda, kanak-kanak, apa latar belakang dia. Bila saya minta hantar sejarah perubatan, anda hantarlah sabun, shampoo, apa anda makan, ubat suplemen apa anda makan, ubat daripada doktor apa yang anda makan. Anda kena cerita semuanya. Kadang-kadang saya tak baca pun untuk laporan je, untuk saya tahu je. Ustazah kadang-kadang tak tengok pun. Cuma Ustazah nak laporan tu. Kadang-kadang satu kes apabila berlaku panas yang mengejut yang nanti Ustazah tunjuk. Ini kenapa? Dia tak seperti sakit orang biasa. Kenapa jadi keluar macam ni? Kenapa keluar kulit saya jadi macam ni? Jadi ada sebabnya. Jadi tubuh kita yang pertama ni, dia terbiasa makan ni orang kulit remaja lah orang remaja ni panas. Dia ni metabolisme dia panas sikit Jadi yang pertama dia biasa makan makanan yang panas. Itu satu. Ada yang kedua, remaja terbiasa memakan makanan dingin. Apa dekat rumah dia makan makanan dingin. Yang ketiga, dia terbiasa memakan makanan yang bersuhu sederhana. Jadi 3 suhu ni kita cerita bab madu je, tak payah cerita bab lain. Kalau anda kata bab lain tak ada. Bab madu je saya kata. Oh kakak, kurma Algeria mana? Mi mana? Kurma Algeria tadi mi suruh turun mana? Jadi tiga-tiga ni, jadi tubuh yang pertama bila minum madu, misalnya katalah yang pertama tu remaja dia terbiasa kehidupan dia makan makanan panas. Terbiasa memakan makanan-makanan yang bersifat panas. Buka terus buka. Letak kat sini. Jadi yang ini bila minum madu dia yang pertama kalau dia minum madu misalnya dia tidak akan terpengaruh dengan benda yang buruk. Tidak akan mudarat sebab dia dah terbiasa. Kalau kedua bila minum madu mungkin mengalami gangguan. Iaitu orang yang kedua dia terbiasa makanan-makanan dingin. Bila dia minum madu dia akan ada mungkin mengalami gangguan. Kalau yang ketiga pula dia terbiasa makanan yang bersuhu sederhana. Bila dia minum madu hanya sedikit mengalami gangguan. Jadi kebiasaan ini adalah perkara yang sangat penting dalam menjaga kesihatan dan juga menyembuhkan penyakit. Oleh itu, sebab itulah rawatan cara Nabi ini mengungkapkan bahawa salah satu bahagian dari kebiasaan itu adalah dalam merelaksasikan manfaat makanan dan ubatan-ubatan atau yang lain-lainnya. Jadi kita kena tahu benda ni. Lepas tu Ustazah tak boleh buat black magic. Tak boleh ajar macam dalam viral-viral. Kena bila kencing manis buat macam ni petua dia. Buat macam ni. Tak boleh macam tu. Sebab Ustazah kena tahu tentang diri anda. Ustazah kena kenalan. Anda tak boleh cerita Ustazah saya ni. Macam mana nak rawat kencing manis saya. Tak boleh. Anda tahu tak? Seorang yang memberi saranan kepada orang untuk merawat penyakit,
seorang Muslim, seorang Islam, walaupun orang kafir ke apa ke, kita merawat orang yang kita wajib kalau apa-apa berlaku pada seseorang, kita bertanggungjawab. Ada dalam kitab undang-undang perubatan. Ya, kalau kita salah, katalah kalau seorang doktor tersalah memotong kaki pesakit atau dia sakit sikit tetapi dipotongnya kaki tu. Ya, Allah Ta'ala tanya besok di akhirat. Kalau ikutkan, kalaulah hukum Islam tu ada, ya maka di sinilah yang ustazah nak beritahu. Bila ada hukum Islam tu, ya seorang tabib tu kena membayar ganti rugi. Jangan main-main dengan rawat orang senang. Ya bukan semudah yang kita sangkakan. Jadi benda ni ya berkaitan dengan nyawa anda. Jadi ustazah tak boleh nak bagi anda macam kacau-kacau orang, bagi petua-petua, ya konon-konon nak laku. Tak tu saya kata ustazah bukan jual kurma ajwa. Ustazah bukan penjual ni. Bila ustazah kata ada benda elok, saya kata pegang. Siapa yang percaya, buat. Siapa yang tak percaya, biarkan. Benda ni bukannya selama-lamanya ada, tidak. Ustazah tak akan buat macam tu. Ya, kalau bukannya setahun saya jual kurma ajwa. Bukannya setahun benda ni ada. Sebab tu saya kata bila ada ustazah maklumkan. Bila tak ada kita senyap. Lepas tu sakit ustazah. Kalau susu sampai susu daripada Arab. Kalau susu tu sampai secara automatik ustazah akan beritahu sakit. Semua ambil seorang sikit. Cukup untuk bekal kita. Untuk menguatkan tulang belakang dan cuci sistem perut kita. Kalau tak ada jangan minum. Daripada bahaya. Begitu juga kurma. Kalau tengah ada. Lepas tu saya kata simpan sebaik yang mungkin. Jadi kita menyediakan ini adalah untuk kesihatan kita. So kita dah buang suplemen. Kita kata buang semua jenis suplemen. Tinggalkan. Kita orang Islam, kita ada yang Nabi ajar. Cara kita ada cara kita. Lepas tu saja nak tunjuk ya daripada Algeria ya. Kalau kata daripada ni saya lebih tak nak tunjuklah grade nombor 1 dan grade nombor 2. Ya. Tetapi 1 2 ni untuk orang yang kencing manis, sebab tu saya kata ada yang RM13 500 gram lah, 500 gram RM13 ada, RM15 ada. Ya, ni daripada Algeria. Saya akan tunjukkan supaya anda faham, supaya anda tahu. Kejap. Anda nampak? Ini kalau bahagian ni, ini sesuai untuk apa? Ini sesuai untuk apa? Saya dah tunjuk. Ini sesuai untuk apa? Ni kita belum tahu ni. Ini sesuai untuk apa? Ini sesuai untuk apa? Ini sesuai untuk siapa? Ya. Di bahagian ni sesuai untuk siapa? Jadi setiap bahagian ni ada kesesuaiannya. Jadi di sinilah ya, saya dah nak tunjuk ada grade. Sebab tu saya nak tunjuk grade tu. Bila biasa pesakit ustazah, sebelum masuk Ramadan, ustazah dah pilih dah grade diorang. Jadi pesakit ustazah yang mana dah ada rekod, ustazah tahu orang kencing manis, yang mana orang darah tinggi, yang mana untuk orang yang macam ni, macam mana. Ya. Sebab tu dia ada, kita ada yang macam ni. Kalau yang macam ni, sesuai untuk siapa. Macam mana cara nak makan. Ya. Lepas tu kalau yang ni, kejap. Kalau yang macam ni, dia sesuai untuk orang yang macam mana. Sebab itulah ya, orang yang tak ada darah, ustazah tengoklah kalau kata orang kan dia darah, dia ada jenis pelbagai jenis darah ada. Jadi ustazah tengoklah orang darah ni dia makan yang warna apa, kurma yang macam mana dia makan. Ya, dia kena tengok, ustazah akan tengok orang tu. Yang mana sesuai untuk dia. Yang ni sesuai untuk apa? Ni sesuai untuk siapa? Ya. Sebab tu yang ustazah beritahu benda ni. Orang tak amal dia tak tahulah. Kalau orang amal dia tahu ya. Jadi sebab tu saya kata benda ni kena amal. Diorang tak percaya tak apalah ya, kita tak suruh orang mempercayai pun ya, paksa-paksa mempercayai, kecuali ya kepada mereka yang benar-benar. Sebab tu saya kata kalau nak kembali cara sunnah wajib 100% berubat dulu cara yang lain ya. Berubatlah dulu cara yang anda yakin ya. Mudah-mudahan ya anda akan menjadi orang yang belajar daripada apa yang kita lalui. Apa yang kita laluilah. Jadi di sini Ustazah nak kongsikan ya, supaya anda semua, pertama ramai yang datang dengan Ustazah masalah eczema. Ya, Ustazah sebenarnya ya ikut Ustazah rasa Ustazah tak nak
Rasanya Ustazah buat masa ni mungkin Ustazah tak nak teruskan kot. Ustazah nak buat Facebook Live. Sebab bukan sekarang ni kita tak boleh benda sunnah ni bukan semua orang suka lah saya cakap ya. Anda tengok dekat dalam Telegram tu nampak je ramai ya. Tetapi yang kita ni tidak ada kebebasan ya. Kita ni tidak boleh nak mengatakan sesuatu kebenaran tu. Tetapi Ustazah masih memberi peluang kepada orang luar di sana dengar baik-baik. Sebab kenapa saya kata bukan semua jenis minyak zaitun, habatus sauda, madu tu sama. Kita tak cerita yang lain lah saya cakap. Ya, sebab tu Ustazah nak beritahu kepada semua orang ya. Kita kadang-kadang bila racun ni keluar, sebab Ustazah beritahu anda, jangan tanyalah kenapa. Ya, sebab kita tak boleh nak cerita benda ni secara jujur, secara live macam ni. Jadi, cukup Ustazah beritahu. Bila anda berlaku macam ni, anda kena tahu. Ya, sebab macam anda beli dah madu. Anda dah makan bertahun. Anda dah beli minyak zaitun yang dah bertahun. Ya. Anda dah makan pelbagai-bagai makanan sunnah bertahun. Tetapi kenapa tak baik Ustazah? Kenapa perut saya tetap membesar? Kenapa kencing manis saya makin menjadi? Mengapa? Itu yang kita nak kena cari. Ya. Sebab tu Ustazah beritahu pada anda. Ustazah ni ya, beranikan diri juga. Ya. Ustazah nak beritahu supaya anda semuanya ya diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala buka pintu keyakinan diri anda dengan Allah Ta'ala, dengan Rasul. Sebab Ustazah dah lalui. Ustazah dah tahu benda ni. Ustazah tak tadi dah nampak. Bagi Ustazah dah cukup dah. Waktu Ustazah nak bersusah payah cari benda-benda ni. Waktu Ustazah nak bersusah payah benda-benda yang macam ni. Sebab Ustazah tahu di luar ni bukan semua menyokong. Kadang-kadang orang yang musuh dengan kita ni bukan ni. Tengoklah. Orang Hifacai Cina dapatlah peluang dia. Beraya-raya bersama ahli keluarga mereka. Kita ni kat masjid, kita buka je dekat masjid tu. Pergi kat masjid tu. Kat rumah kita, tak ingat raya tahun lepas, tak banyak kes pun COVID-19 tu, tak banyak kes pun. Ada je kena denda dan sebagainya. Satu keluarga pula tu kena denda dan sebagainya. Lepas tu bukan tu aja. Kita sekarang dah benar-benar berada akhir zaman. Apa yang Ustazah bagi tu, adalah anda buat dulu. Anda buat dulu, saya cakap. Simpan dulu bekalan anda. Yang lain nanti kerana benarnya hati anda dengan Allah dan Rasul, ya. Ustazah cuma beri tunjuk ajar kepada anda. Selama ni anda beli kurma, pakai hentam je anda beli kurma apa-apa anda beli kat luar tu. Anda beli, anda percaya sangat. Anda tengok orang Arab, lagi anda percaya. Anda beli je. Anda tak tahu. Anda tak berdepan dengan orang Arab lagi. Ya. Jadi di sinilah Ustazah nak beritahu pada kita semua. Berhati-hati. Sebab tu Ustazah beritahu ini, mudah-mudahan anda semua ambil perhatian. WhatsApp Ustazah tolonglah. WhatsApp janganlah. Ustazah WhatsApp sebab Ustazah nak cari balik pembekal. Ustazah nak cari balik. Ustazah ada hutang dengan orang ke apa. Ustazah nak selesaikan. Ya, laju sangat orang buka WhatsApp, laju sangat. Jangan. Terus Telegram. Jadi Ustazah tak jawab, Ustazah kesian pula, tak sampai hati pula tak jawab mesej orang ya. Ustazah tak nak macam tu. Jadi Ustazah tak nak jenis orang yang pilih kasih ya. Ustazah faham kadang-kadang ada orang tua, kita pun faham orang tua tak pandai bab-bab macam ni. Jadi minta tolong anak-anak semuanya. Macam ni lah ya, kalau anda tengok, kalau anda ada eczema, kalau macam racun ni akan keluar. Sebab kalau grade, Ustazah tak boleh nak jual di pasaran. Sebab anda kena benar-benar nak buat cara sunnah ni, anda kena kata, Ustazah saya nak buat betul-betul cara sunnah. Saya nak rawat penyakit eczema saya. Sebab kalau anda nak rawat betul-betul penyakit eczema anda, anda dah jumpa doktor pakar, doktor dah tak boleh rawat anda. Anda dah pergi jumpa doktor perubatan moden, anda dah jumpa semuanya, baru anda cari Ustazah. Jadi bila anda cari Ustazah cakap terus terang ya. Biarlah Ustazah last minute, tak apa. Ustazah tak marah pun Ustazah last minute. Ya, sebab Ustazah nak pegang kepada apa yang Nabi nasihat pada kita, setiap penyakit ada ubatnya. Setiap penyakit ada ubatnya kecuali mati. Ya. Jadi setiap penyakit ada ubatnya kecuali tua. Pun ada juga hadis dia.
Ya, kalau orang tua datang, ya, kita tengok cukup sampai tahap dia. Nak kalau lah kita dah tua umur 80 lebih, nak kaki kuat macam orang muda, tak boleh lah macam tu. Sebab itulah ubat-ubat kuat ni banyak laku. Bila makin kuat ubat kuat laku, ya, kita umur 30-40, beli ubat kuat tu yang rosak buah pinggang. Ya, tu yang jadi rosak buah pinggang kita boleh jadi rosak. Kenapa buah pinggang kita jadi rosak? Itulah dia. Kita kena cari ubat kuat. Ubat kuat. Kekuatan itu kita nak berubat pun minta kekuatan dari Allah. Kuatkan, teguhkan hati kita dalam proses penyembuhan. Macam saya katalah, sunnah bukan black magic. Sunnah bukannya satu benda-benda yang makan terus baik macam tu yang anda makan sebelum ni. Ya, sebab tu Ustazah kata bila betul-betul dia susah. Jadi Ustazah pun, Ustazah buat masa PKP ni langsung lah. Ustazah tak boleh ke sana kemari, Ustazah tak boleh ke mana-mana. Ya, jadi Ustazah slow lah sikit. Ustazah tak boleh nak tolong orang. Ustazah cuma boleh tolong, carikan kurma. Cari kawan tu dah memang dah tahu dah. Kawan tu dah memang tahu. Dia kata Ustazah selalu minta sebelum bulan Rejab. Setiap Ustazah akan minta sebelum bulan Rejab. Jadi sebelum bulan Rejab dia akan bagi. Bila masuk Rejab Syaban Ramadan, semua kontainer penuh. Daripada luar. Nak masuk macam-macam. Banyak. Jadi Ustazah tak beli yang jenis macam tu. Ya. Jadi Ustazah tunjuk ni, bila keluar macam ni. Bila anda keluar macam ni, anda jangan panik. Ya, sebenarnya anda jangan panik. Sebab tu makan sunnah. Dia bukannya, kita biarkan adakah kita makin baik? Kita biarkan. Anda dah lalui. Ya, benda ni anda dah lalui. Ustazah cuma nak tolong melalui pengalaman Ustazah saja. Melalui WhatsApp Ustazah, yang pesakit yang tahun lepas banyak dah hilang dah. Macam mana dia punya batu karang keluar baik. Macam mana pesakit yang gout, penyakit yang sihir dan macam tu boleh baik dengan cara sunnah. Asal nak rawat satu. Jadi sunnah ni dia rawat keseluruhan. Kecuali mati. Kalau Allah panjangkan umur, pesakit tu teruk macam mana, saya nak tengok muka dia macam mana. Tengok darah dia masih stabil, semua stabil. Walaupun dia kurus tak lalu makan, tak kata biarkan Allah nak cuci organ dalaman dia dulu. Nanti dia dah okey, nanti kuatlah makan dia balik. Dia akan ada tenaga balik. Okay, anda tengok sini. Bila kita ada macam ni, nasihat Ustazah, bila keluar macam ni, ni proses. Ni badan anak keluar. Allah Akbar. Ni tengok. Sampai jadi baik balik elok. Sekejap saya dah tunjuk yang lain pula. Jadi semua orang tak sama. Saya dah tunjuk semua orang tak sama. Lepas tu Ustazah kata, takat gambar Ustazah, saya ada keluar biji-biji macam ni. Ustazah nak tengok benda apa yang keluar. Semua orang tak sama. Allah. Nampak? Semua keluar benda tu tak sama. Sampai kulit dia elok balik, kan? Jadi Ustazah tunjuk lagi, Ustazah tunjuk ni. Supaya anda faham benda-benda ni yang anda kena tahu. Ustazah tak boleh nak buat black magic, makan je tu tak boleh. Kanser macam mana? Macam mana untuk baikkan kanser tu semua. Ustazah tak boleh nak tunjuknya, tak boleh. Ustazah cakap tu serang anda. Lepas tu orang pernah datang Ustazah dalam keadaan bolos. Tinggal tulang belakang aja. Tulang belakang bolos. Bila bolos tu Ustazah nak buat macam mana? Macam sunnah bolos. Memang betul. Macam mana cara nak atasi. Sebab tu Ustazah kata biarlah sebatas sunnah ni last pilihan yang terakhir, tak apa. Ustazah bukan nak menunjukkan kehebatan manusia. Ustazah ni tak ada apa-apa pun. Tapi Ustazah nak menunjuk apabila kalian kembali kepada Allah dan juga Rasul, anda akan lihat kehebatan Allah dan juga Rasul. Kebenaran Nabi Muhammad SAW. Benarnya Rasul SAW sampai akhir zaman. Itu je ni tengok nampak? Kalau anda orang awam, mesti anda takut. Bila keluar macam tu, anda dah takut dah. Anda dah takut. Ustazah, kenapa jadi macam ni? Kenapa macam ni? Sebab tu saya kata, grade perubatan susah nak dapat. Sekarang Ustazah memang susah. Sebab tu saya kata, nak cara dengan Ustazah, memang anda kena sabar, bagi masa dengan Ustazah dulu, sekejap aja. Penyakit Zahir mudah dirawat. Dia kata mudah dirawat. Lepas tu saya relax je dengan kalian. Kadang-kadang kata Ustazah, kaki ni nak potong. Saya kata, kenapa pula? Saya biar bagi hantar kaki, gambar kaki kat Ustazah. Saya tengok kaki tu elok lagi. Kenapa pula nak potong? Saya cakap sayangnya.
Masih elok lagi. Jadi di situlah Ustazah nak beritahu pada kalian. Masih elok lagi. Sebab tu Islam mencegah tu lebih baik daripada merawat. Tapi anda permulaan, anda pergi dulu. Sebab fatwa ulama sekarang semua mengatakan perubatan tu adalah perubatan Islam. Tapi Ustazah nak betulkan balik. Perubatan yang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, jauhi yang haram dan yang meragukan, baru ada penyembuhan. Jadi ini kepada masing-masing. Kalau yakin, anda kena sabar, sedikit kesabaran. Ustazah ni bukannya orang kaya, ada siapa-siapa support, tak ada siapa-siapa support. Syarat jual beli pun kita kata sebelum anda walaupun katalah Ustazah ambil untung walaupun sedikit lah, RM1, RM2 Ustazah ambil tu, kita nak jual orang kena ada modal. Nak cari pula sekarang ni PKP, Ustazah nak jumpa anda tak boleh. Kalau anda keluar macam tu, kalau anda muntah satu baldi macam mana? Tak, anda takut. Kata Ustazah nak cakap kat rumah tu, sebab ada pesakit baru, kalau pesakit lama tak kisah pun. Pesakit lama sebab dia dah ada ilmu, dia dah tahu. Apa berlaku pun dia takkan panik, dia takkan risau sedikit pun. Sebab apa dia tahu benda ni dalam proses, dia tahu. Dan kejahatan di luar, tolong yang orang menggunakan amal nama sunnah. Tata minta maaf, saya terpaksa cakap. Dia bukannya semua tu dengan minyak zaitun dan bukan semuanya dengan habatus sauda. Bukan semuanya dengan madu. Kita kalau orang jual madu lah semuanya selesai dengan madu. Madu tu untuk rawat perut. Dan dia ada sukatan dia, ada cara dia. Kalau madu yang biasa buat kopi teh tu, tu lain lah. Sebab tu Ustazah ambil madu yang lebah dulu kawasan betul saudak tu. Itu tak ada apa-apa bagi Ustazah. Kalau madu yang jenis yang katalah orang sakit eczema. Macam mana Ustazah nak buat? Sukatan dia apa? Lepas tu berubah-ubah. Orang eczema ni sistem dalam badan dia ni, buah pinggang dia pun dah rosak. Banyakkan jantung mereka pun bermasalah. Macam mana pula Ustazah nak rawat pula jantung semua? Sebab tu sunnah dia merawat keseluruhan. Sebab semua sistem organ kita ni saling berkait. Semua tu berkait. Sebab tu saya kata kita sekarang ni dalam PKP. Kita dalam PKP. Kena ingat kita dalam keadaan PKP. Sebab tu saya kata tak boleh. Sebab apa benda ni anda kena faham. Kita nak buat jangka masa yang panjang. Bukan nak buat jangka masa pendek. Sebab tu saya kata berubatlah dulu kalian dekat luar tu dulu. Bukannya saya kata pergi dulu. Ustazah cuma bagikan yang kurma-kurma ni, untuk orang dah kena cek, untuk tawarkan balik racun tu. Tawarkan balik. Sebab tu Ustazah, bila Ustazah kata dengan anda, tak boleh anda kata, oh minyak zaitun makan. Ustazah ada pesakit macam tu. Dia bawa Ustazah madu, batu saudak semua. Dia bawa Ustazah, ini saya makan berpuluh tahun, saya makan yang ni, saya makan tahun. Tunjuk botol punya banyak. Dia orang jual dengan harga konon-konon dia ada sertifikat. Dia ada sertifikat. Dia kata dia adalah orang sahaja yang bawa benda ni daripada Yaman dan dia saja yang ada sertifikat, dia jual dengan harga yang mahal. Orang pun belilah yakin dengan sunnah, guna nama sunnah. Habatus sauda dia pun guna nama sunnah. Bila Ustazah spray letak tempat Ustazah panas. Ustazah bukan seorang pesakit datang buat aduan. Bila Ustazah datang tu sekira 10 datang tu, Ustazah boleh tunjuk ada rekod-rekod pesakit tu. Ustazah tak nak tunjuk produk orang tu. Ustazah tak mau cakap. Tapi anda kena tahu. Bila Ustazah kata sabarlah. Ustazah bukannya orang kaya ada duit. Kita PKP ni nak beli apa? Tak boleh dah. Ustazah ni nak katakan dalam pejabat Ustazah ni penuh dengan, kalau anda jumpa semuanya, kebanyakan barang-barang semua. Apa Ustazah tak beli? Semua jenis kapsul Ustazah beli. Semua jenis yang ni Ustazah beli. Sebab apa Ustazah beli? Ustazah nak mencari mana dia kandungan-kandungan yang betul. Bagi jangan kapsul lagi, jangan cakap lah. Dan kapsul lagi lah Ustazah cakap. Banyak yang bila kapsul, kebanyakan tak tolak. Sebab apa Ustazah tolak? Tu saja bukan orang kata, daripada Farma Niaga tu lagi ada jual. Daripada tu je Ustazah ada. Ada bukannya tak ada. Sebab apa? Sebab Ustazah nak beritahu, anda yang yakin, anda ingat, di luar sana, nak ke kita sembuh dengan cara sunnah Nabi Muhammad SAW. Anda kena beza antara perniagaan dengan orang yang kita dah lalui benda ni. Sebab tu Ustazah kata kalau anda beli kat luar, anda beli kereta Honda, lepas tu anda nak tanya pada orang yang hantar kereta anda kepada kereta kancil, anda salah jalan lah. Anda salah baiki tempat lah. Kalau anda beli dekat tempat itu, tanyalah dengan dia. Jangan tanya Ustazah. Kalau apa-apa risiko, Ustazah bertanggungjawab. Sebab tu Ustazah nak tahu, yang ni sudi apa? Perlu tak perlu? Kadang-kadang pesakit tanya dengan Ustazah. Ustazah, Ustazah tahu racun akan keluar. Belilah mana tu kata RM25. Ni bila saya nak makan ni Ustazah? Nanti. Bila saya nak buat Ustazah? Nanti. Belum masanya.
Cuma Ustazah bekalkan. Bila berlaku racun tu keluar, Ustazah akan bagi. Ustazah kata saya nak tengok tahap mana suhu racun tu. Sampai ke rosakkan mana. Sampai ke sar tulang atau bagaimana. Lepas tu Ustazah akan buat ajar dah. Kalau anda eczema, salah satu ya, tolong kalau anda eczema, anda jangan pakai, anda kena mencet ni. Tap. Anda eczema, anda tak boleh macam ni. Kalau anda macam ni, dia akan merebak. Lepas tu teknik kita bubuh ubat pun dia ada cara. Lepas tu kalau orang eczema, jangan pakai tangan kita. Pakai sarung tangan yang tidak ada bahan kimia, yang tak ada tepung. Ayah nak merawatnya. Orang eczema ni kita boleh kena. Kenapa? Racun dia tu. Sebab tu racun dia tu. Jadi kita bila pakai sarung tangan ni, kita tap-tapkan macam ni je. Lepas tu Ustazah kata, cari. Ustazah nak cari sutera. Ustazah tengok tahap kelukan dia macam mana. Lepas tu yang anda tengok adik Akif tu, anda tengok pesakit yang mana daging dia dah tanggal, daging dah tak ada, tinggal tulang pun dah ni. Bagaimana daging dia jadi elok? Sebab tu Ustazah kata ada jenis sutera yang kita perlu pakai. Sebab dia bukannya semua dengan minyak zaitun, mesti dengan kurma, mesti dengan apa? Madu, mesti dengan betul sodak, ini proses dia ambil kalam Ustazah, dia kata ni proses sampai mampus orang tu. Dia kata dah terkeluar. Sampai mati orang tu. Orang tu datang dengan Ustazah, kadang Ustazah tak ada. Kita kata grade perubatan habis tu solat tak ada. Bukan masalah dia orang susah ke apa, tidak. Sebab benda tu susah nak dapat. Bukan Ustazah masalahnya. Ustazah tolong je. Ustazah bukan meniaga. Ustazah nak betulkan kefahaman anda. Ustazah bukan ahli perniagaan. Ini bukan Ustazah buat untuk untung, untuk meniaga, untuk ini, tidak. Anda nampak kat situ banyak senarai nama. Tahu berapa yang Ustazah dapat? Macam madu betul sodak ni. Berapa banyak orang yang hantar. Ada yang pecah, ada yang hilang semua. Ustazah ganti. Hari ni berapa banyak Ustazah ganti. Ustazah tangguh kerugian tu. Sebab apa? Bagi Ustazah amanah tu yang orang percayaan kita. Ustazah tak nak kecewakan dia. Ustazah tak nak mengecewakan orang. Duit boleh dicari. Tapi kepercayaan orang itu penting. Ustazah tak nak bikin benda macam tu. Lepas tu bila anda datang nak berubat cara sunnah. Syarat Ustazah itu satu. Ustazah nak betul-betul orang yang betul-betul dia nak berubat, dia dah tak berkira apa dia tahu. Dia dah tahu dia sakit ialah tahap kronik, racun nak keluar lah. Tapi percaya cakap Ustazah, rawatan cara sunnah untuk orang yang fakir miskin. Bukan orang kaya. Orang kaya boleh pergi pada pakar-pakar. Orang yang rosak buah pinggan tu Ustazah kira. Kadang-kadang tengok Ustazah campur-campur. Tak adalah sampai 100,000, 200,000 macam yang lain. Tapi kalau orang kata habis RM1, RM2 ataupun RM100, RM100, RM200 pun bukan. RM100, penipu lah saya kata RM100. Sebab tu setiap diorang ni semua ada rekod macam ni. Semua ada rekod macam ni. Bila ada rekod, hari pertama datang, lepas tu racun keluar. Dalam proses ni. 3, dalam 4-5 like, saya akan check lah berapa. 250, 350, 800, 700. Itulah kos dia. Inilah kos dia untuk orang miskin. Orang kaya-kaya tak apalah. Orang kaya-kaya pergilah. Orang kaya-kaya boleh beli supplement, boleh apa. Orang susah-susah. Sekarang ni zaman orang susah. Jadi anda perlu kepada ini. Sebab ini kita orang susah. Kita orang bukan tak mampu. Sebab tu Ustazah nak beritahu semua tu ada kaedah dan cara. Ustazah bukannya nak duit. Kalau anda tak boleh sabar, tak boleh ni penting di sendiri. Ustazah minta maaf. Saya kata minta maaf. Ustazah pun Ustazah tak nak kecewa orang hari tu. Bukan Ustazah tak nak tolong saya cakap. Tapi Ustazah ketuk pergi masuk rumah orang tu. Tak cari. Tak apalah Ustazah hutang. Hutang. Dia kata tak apalah. Pakai dulu yang Ustazah ada ni. Pakailah dulu ubat yang Ustazah ada ni. Bukan Ustazah bukan macam ni macam tu. Ustazah faham benda ni. Ustazah cukup dalam diri anda, naluri diri anda ni. Anda orang yang benar-benar nak tahu kebenaran, kehebatan cara Nabi Muhammad SAW. Bila kita kembali cara Nabi, anda akan lihat hasilnya. Kekuatan kita, keyakinan kita, kebenaran Rasulullah SAW. Itu yang Ustazah nak sampaikan. Ustazah bukan nak sampaikan apa yang daripada kehebatan ubat, kehebatan ini. Tidak. Sebab tu Nabi kata, berubatlah kamu apabila sakit itu sesuai dengan sakitnya, maka dia akan jadi penawar. Sebab tu bukannya dengan semuanya anda nak hentam. Ini hadis Nabi kita ambil. Ini hadis Nabi kita bedal. Ini hadis Nabi kita beli. Semua orang kata hadis Nabi, semua kita bedal. Salah. Sebab tu tolong faham apa yang Ustazah sampaikan ni. Tolong faham.
Tolong faham. Lepas tu Ustazah nak beritahu, ya, dia semua tu ada cara. Sebab tu bila racun keluar, L-Warid tu hanya Ustazah beri, ya, untuk mengeredakan keadaan. Suhu badan panas, kadang boleh mendaratkan diri anda. Ya, sabun tu saya pakai. Tinggalkan dulu sabun shampoo luar tu. Nak ambil sabun ni. Hujung rambut tu kaki. Elokkan balik. Keluarkan racun yang lama. Jadi yang keluar tu ialah racun dalam badan anda yang bertahun anda pakai. Jadi kena beza. Lepas tu kalau kita dah tahu kita ada racun, baru kita betul-betul. Abang Ustazah tahu you kena rawat betul-betul. Jadi Ustazah bagi pilihan. Kalau anda tak kuat, jangan. Kadang-kadang tahu tak, orang datang pada Ustazah. Ustazah kalau orang kaya datang ke Ustazah, lagi Ustazah buat apa? Ambil ubat, satu balik. Balik dulu. Ustazah nak bayar Ustazah. Tak ada, balik dulu. Bawa balik ubat dulu. Sebab tak tahu dia kronik. Bukannya sikit. Kalau kes sampai dah kronik, nak duduk pinggang tak boleh, apa tak boleh, semua dah tak boleh. Senyum pun dah tak boleh, apa dah tak boleh. Ustazah kata tak apa, pergi ambil dulu. Saya kata ambil dulu, bawa balik. Lepas tu ada tindak balas. Dalam satu hari Ustazah ajar cara makan 2 hari. Ustazah ajar cara makan. Bukannya Ustazah bukan jual ubat, dengar. Jadi jangan salah faham tentang Ustazah. Ustazah tak nak. Ustazah kata berubat dulu cara hospital dengan doktor apa semua dulu. Sampai tak udah tanya doktor. Lepas ni saya boleh ubat cara lain tak? Doktor kata boleh lah, pergi. Baru cari. Dapatkan izinan doktor yang diorang bangga-banggakan tu. Pergi. Yang patutnya Ustazah ajar cara 2 hari ni. Jadi bila Ustazah ajar cara 2 hari, ada tindak balas. Buat tak? Terpelupat tersunat kalau majid macam tu. Ustazah jual lah saya nak batu saudak. Mana boleh macam tu? Dah nama pun grade dia adalah grade yang kita kata ni sebab benda susah nak dapat. Saya cakap, tak kalau nak jual orang macam tu, kalau apa-apa berlaku. Ya. Kalau Ustazah nak kaya, memang Ustazah jual macam tu je lah. Mahal Ustazah jual. Ini kita dah turun 80%, 90%. Kadang-kadang Ustazah tak cerita pun. Ada untung, tak ada untung, Ustazah buat tak pandang aja. Kenapa Ustazah buat tak pandang? Ustazah nak kalian di akhir zaman, umat akhir zaman, nampak kehebatan, kebenaran sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu yang Ustazah nak. Tak teruk sakit anda sebenarnya tak teruk macam mana pun. Kata inilah teruk. Ada 8 penyakit, ada 10 penyakit ni. Yang teruknya apabila diri anda dah sakit, kita tak ingat Allah Ta'ala. Dah sakit kita duk nampak ubat zohir. Sampai bila kita nak disumbat dengan ubat sehingga perut kita tu, segala penyakit itu berpunca pada perut. Kolam perut kita tu mesti dijaga. Perut dah kolam pun beli lagi. Air 7 dalam 1, 8 dalam 1. Semua ubatan, semua jenis air. Makin buncit dan makin rosak lah perut kita. Dah berlebihan kita nak makan. Sebab tu saya kata, kalau anda yakin dengan minyak zaitun tu sedap luar, pergi pada diorang. Tanya pada pakar diorang sendiri. Jangan tanya pada Ustazah. Ustazah ni nak kena keluar, nak kena cari. Sekarang PKP. Kena sabar. Kena ada sabar tu. Tak boleh nak buat macam ni nak jual. Ambil je minyak zaitun ni, ambil je betul soda ni. Mana-mana kita boleh ambil ni. Jangan. Makan tu kena ada sukatan, kena ada cara dia. Macam Tata kata, makan madu je. Makan madu tu untuk lelaki remaja. Jadi dalam tubuh badan dia seharian dia makan apa? Seharian orang ni makan dia apa? Kata kena tahu suhu. Bukan boleh semua orang sama bagi petua-petua yang macam anda selalu terima kat WhatsApp, dalam WhatsApp berantai tu. Bukannya anda terima cara viral-viral dekat Facebook tu. Bukan macam tu. Tak boleh 7 dalam 1, tak boleh 8 dalam 1. Kebaiknya dalam bentuk tunggal. Kenapa dalam bentuk tunggal? Sebab itu saya nak beritahu pada anda bentuk tunggal tu kenapa. Sebab itu sesuai dengan sakit kita. Sebab tu saya kata sepanjang saya rawat pesakit yang baik dah sembuh ni, kebanyakan mereka tak pernah pun makan macam ya all makan apa? Makan apa? Sebut nama ubat patah sunnah yang ada kat rumah anda, sebut. Saya tak pernah lupa dah. Ustazah asas Ustazah, asas ya. Asas Ustazah, Tata beritahu yang apa yang grade rawatan punya. Habis tu sauda apa? Minyak zaitun ni. Banyak grade minyak zaitun ni. Kadang-kadang pesakit tu dah okey sikit, Ustazah cuba cari yang murah. Cuba yang murah tu. Permulaan masuk mata tengah bengkak, Ustazah pakai dulu minyak zaitun nombor 1. Banyak ni grade-grade ni. Kenapa banyak grade-grade ni? Sebab dia akan bertukar suhu. Badan kita, dalam 2-3 hari dia akan tukar suhu. Dalam 7 hari badan kita akan bertukar suhu. Badan kita akan sentiasa tukar suhu. Sena Mekah tak bagi. Kalau kita kata Sena Mekah, jangan. Sena Mekah ni orang sebut Sena Mekah. Tapi tahu tak Sena tu daripada India. Tahu tak kadang-kadang diorang ambil Sena tu daripada China. Fikir, Allah bagi akal tu kita berfikir. Jadi kita tak boleh macam Ustazah tu. Sena Mekah tak bolehnya makan secara mendadak macam tu, tak boleh.
Tengok dulu sistem perut kita. Ada tak kerosakan dalam sistem perut kita? Kalau sistem kita ada rosak, tak boleh. Terus makan senang. Badan kita menggigil, boleh pengsan, saya cakap. Lepas tu saya tengah apa sakit, saya betulkan balik sistem dia. Makan dah 2-3 hari, saya ajar cara makan. Bila saya kata, perut sakit tak? Bila sistem buangan dia dah boleh berak kencing secara semula jadi. Bukan kerana sena yang menyebabkan dia berak. Itu anda berak cara paksa. Bila berak cara paksa, mudarat. Macam katalah macam kita kain tu, kata kain ustazah ni, ada ni, kita tarik lagi kain tu, usus, kain ni ibarat usus. Kita tarik, apakah berlaku pada kain kita macam apa nama macam plastik. Bila kita tarik plastik tu, makin teruklah. Jangan berak kencing paksa. Jadi apa yang kita kena buat? Kita pun belilah ni. Macam kata Arabic gum, Almana. Jangan. Ustazah tak pernah perawat dengan pesakit walaupun Arabic gum dengan Almana. Dia sesuai tempat orang di sana. Tapi kita rakyat Malaysia bukan macam tu. Kesesuaian kita di mana? Bumi kita ni di mana? Sebab tu saya kata benda tu, tempat tu di mana? Kena tahu kawasan mana. Kita ni duduk kawasan mana? Suhu kita macam mana, tak sama dengan dorang. Jadi kita kena faham benda-benda ni supaya anda faham. Bukannya makan ustazah, makan ubat sekali, saya nak beli kurma ustazah. Kan nanti ustazah saya nak beli ni kan ustazah. Kan saya nak beli benda ni ustazah. Saya nak beli benda ni. Anda duk kata nak beli ni, ya? Macam mana? Anda kata anda nak beli benda ni, anda makan. Salah. Lepas tu saya kata ambil simpan tu bekal anda. Dia amat bernilai, lebih bernilai lah daripada itulah daripada anda dialisis, ya. Saya kata ikut yang proses saja. Tengok kos dia. Sebenarnya melawat keseluruhan. Kecuali mati. Sebab tu saya kata tengok kos dia sendiri. Kalau katalah pesakit anda dah teruk, buah pinggang pun doktor dah nak dialisis semua. Doktor dah buat dah. Anda dah dialisis semua. Katalah ustazah nak bagi ubat ayam harga RM100. Minyak tak betul sodak yang macam mana? Kita kena rawat yang betul-betul. Kita tak nak rawat main-main. Setiap pesakit kita tak nak rawat main-main macam tu. Ya, jadi sebab tu kalau orang tak jumpa ustazah, ya, kalau orang tak jumpa ustazah, dia tak tahu. Dia ingatkan jangan beli makanan-makanan sunnah tu, okey, dia ingat dah baik. Tidak. Lepas tu orang yang berubat dengan sana, jumpa ustazah, dia tahulah macam mana. Lepas tu nak betulkan ni, nak kena betulkan ni, dia tahulah. Satu ustazah tak boleh nak ambil buat masa ni. Cuma saya kata buat nanti nombor ID, simpan dulu bekal ni. Besok saya kata ada, bila sampai masa, insyaAllah. Jadi sebab itulah ustazah nak betulkan. Ya, semua apa yang masalah, yang kita kena faham perubatan sunnah, ya, kena ada ilmu. Jangan kita nak beli, ini baik kita beli, ini beli. Oh ini kita ada sijil, kita ada kelulusan, kita ada ni. Ya, sebab tu saya kata dengan ustazah lain. Kalau anda cara nak beli tu, anda pergi dekat kedai-kedai Arab, kedai-kedai bersepah, dekat online banyak bersepah, anda beli di sana, nasihat pada dorang. Tapi dengan ustazah, semua tu kena tinggal. Bukan saja masalah timan, makan ni. Sampai anda jumpa doktor ni kata doktor dah tak boleh nak buat apa. Okey, baru kata doktor minta izin ni, doktor tak boleh buat apa, saya nak datang pada ni, saya nak buat cara sini. Baru ustazah benar, baru boleh. Ustazah tak nak. Jadi saya tak nak gaduh-gaduh dengan orang. Saya senang je, simple. Bagi saya cakap sakit zahir mudah dirawat kecuali mati. Jadi dengan ustazah macam tu. Ustazah simple. Ya, satu kalau anda nak datang pada ustazah, makan ubat terbaik tu salah. Ustazah memang dia akan keluarkan semuanya. Jadi ustazah nasihat macam tu. Ya, jangan pula anda nak makan minyak zaitun lain, madu lain, batu sodak lain. Lepas tu nak tanya, ustazah, kenapa pula ya saya makan apa madu minyak zaitun? Anda ambil kat mana? Ustazah dah cakap bukan semuanya tu sama. Bukan semua jenis minyak zaitun atau sodak tu sama. Bukan madu sama. Kurma pun bukan. Kurma ajwa anda duduk makan kat Ustaz makan kurma ajwa. Kenapa jadi macam ni? Mulut saya tiba-tiba melecur. Siapa suruh beli kurma? Anda beli kat mana? Kurma ajwa beli kat luar. Minta tanyalah dengan orang kedai tu. Jangan tanya ustazah. Bila mulut anda melecur, bila tekak anda kering, anda tanya dengan orang Arab tu. Dalam kurma ajwa tu apa yang dia letak? Cakap macam tu. Jangan tanya ustazah. Memang ustazah cerita dia tentang kebaikan kurma ajwa. Ustazah ceritakan dan ustazah buka. Sebab tu saya kata, ustazah setahun hanya sekali saja sebelum bulan Rejab masuk. Sebab apa? Bila masuk bulan Rejab dan Syaban Ramadan, tak daripada kontainer mana datang, tak apa benda diorang bawa, nama sunnah, ya, kurma pun dicampur dengan apa, boleh tahan lama, ataupun tak tahu. Sebab tu saya kata, bila kita dalam Telegram, itu tujuan persatuan nak tolong kita semua.
Jadi itu yang Ustazah nak bagi kalian faham. Kita kena kembalikan diri kita, ya, mengikuti apa yang Allah dan juga Rasul. Anda nak tahu apa yang anda makan seharian tu bagus, ya, katalah walaupun kita tak makan buat hospital, yang kita tak makan lagi, kita tengok perut kita. Kita tengok, perhatikan perut kita, perhatikan kaki kita. Jadi bila kita dah tengok perut kita, dah perhatikan perut kita, betul tak amalan aku selama ni? Betul tak apa yang aku buat selama ni? Dia perut kita takkan buncit. Sistem perut kita, sebab punca penyakit tu daripada perut. Jadi kalau perut kita besar dan sebagainya, ya, lepas tu kita ada lemak kat sini, lemak kat sini, lemak kat sini, mata kita makin kabur, makin teruk. Itu kita kena, memang Allah Ta'ala makin lama kita makin lemah. Tapi bila kita umur 39, umur 45, fikirlah. Ya, kalau orang tua dulu umur 80, 90 pun masih kuat lagi. Orang sekarang, lepas tu kita kena kaji. Di mana salahnya aku? Di mana silapnya aku? Muhasabah. Muhasabah diri kita, muhasabah. Kita tengok. Kenapa kuku kita makin teruk? Kenapa kuku hitam? Kenapa mata kita ni ada sesuatu dekat dalam mata kita ni, ada something, urat-urat teruk. Jadi di situ kalian kena tahu. Lepas tu kita tengok, kenapa tangan aku makin lama makin lenguh? Nak angkat makin lemah. Jadi di situ kita kena tahu. Walaupun kita, Ustazah saya tak makan ubat doktor, saya tak makan, ramai macam tu. Dia tanya aku. Lepas tu bila Ustazah tanya, dia tak nak jawab jujur. Tapi bila Ustazah cek ni, ini ada makan ini. Saya kata, sebab tu saya kata tinggal. Sebab tu dah ada sejarah, ya. Kalau makan reba akan jadi apa? Homeopati akan jadi apa? Setiap apa akan menjadi darah daging anda, dia akan memberi efek kepada anda. Sama ada benda itu, ya, apa yang kita makan, kita kata, saya makan tapi tu dulu Ustazah. Saya makan Panadol tu dulu. Sekarang saya dah lama tak makan Panadol 2 tahun. Yang dulu yang anda makan tu tak menjadi darah daging ke? Tak merosakkan buah pinggang ke? Yang dulu anda makan ubat umpati tu tak jadi masalah ke? Apa tu Ustazah kata semua tu ada efek pada diri kita. Yang anda dulu pernah kata pernah demam denggi. Doktor buat sesuatu something dalam tubuh badan anda. Tak ada apa-apa efek ke? Sebab tu saya kata, ya, benda ni anda kena muhasabah diri anda sendiri. Sebab tu Ustazah tak berani cakap, ya, perubatan cara sunnah. Kalau kita katalah, kita orang kurus. Kalau kita kurus, tekan perut. Kenapa perut kita sakit? Badan kita pun jadi macam ni, kulit kita kering. Kena tanya diri kita. Apa yang kita dah buat menzalimi diri kita sendiri? Apa yang kita telah lakukan pada diri kita sendiri? Lepas tu kalau anda tanya, Ustazah saya nak beli minyak zaitun, saya nak beli apa tu, Ustazah tak jual. Itu bukan Ustazah. Ustazah bukan macam tu. Ustazah susah macam mana pun, macam ni pun, Ustazah sanggup berjumpa dengan owner ni, Ustazah cakap tu, Ustazah tak ada duit. Nanti lebih baik Ustazah cakap macam tu. Diorang alau, diorang angkat kaki tak keluar je. Ustazah lebih rela macam tu. Daripada Ustazah, orang ambil kesempatan kepada orang sakit. Itu bukan style Ustazah. Sebab Ustazah tahu. Adanya Allah Ta'ala. Allah membalas setiap, orang yang mengambil kesempatan ke atas orang yang sakit. Allah balas. Jangan ingat Allah Ta'ala diam. Allah biarkan kita menzalimi orang yang sakit. Jangan. Orang tengah susah, kita tambahkan kesusahannya. Tak boleh. Sebab tu saya kata tak boleh macam tu. Kalau anda Ustazah lain. Ustazah bukan jenis orang macam tu. Jadi saya kongsikan dalam Telegram. Ini Ustazah nak buka balik tawaran sabun. Ustazah hari tu Ustazah minta sabun, insya-Allah nanti akan sampai. Tapi jangan cepat-cepat. Bagi masa 2 minggu ni lepas hari Cina ke apa ke. Sabun tu nanti insya-Allah kita akan buka dapat balik RM25. Kalau tidak RM35, RM25. Kalau kat luar ada yang jual RM60, ada yang jual RM100 lebih. Dan Ustazah pernah tunjuk dulu dekat ni Ustazah tak ambil dekat negara-negara pelik-pelik, Ustazah tak ambil. Negara Iran tak ambil, dekat Lebanon Ustazah tak ambil. Sebab tu Ustazah kata, Ustazah tunjuk hari tu kotak Ustazah tunjuk. Kat mana, bumi mana Ustazah ambil, kilang mana Ustazah ambil, Ustazah tunjuk semuanya. Sebab tu semua dah kena padam, dah kena hilang dah. Ustazah tak boleh nak backup sebab handphone Ustazah rosak. Semua dalam Ustazah punya WhatsApp pun hilang semuanya. Ustazah tak boleh nak tunjuk pada orang. Sebab tu Ustazah beritahu pada anda, benda ni, Ustazah tak boleh. Sebab tu Ustazah sanggup you datang 2-3 kali, supaya Ustazah nak diri anda yang sebenar. Bukan, jangan ingat Ustazah ni ahli perniagaan. Anda salah. Lepas tu orang datang Ustazah nak bagi duit. Kata-katalah kita bercakap 2-3 jam macam ni Ustazah. Tak bayar apa-apa. Ustazah kata tak payah. Ustazah kata balik je. Jangan bagi Ustazah apa-apa. Kalau anda jumpa Ustazah, anda bagi duit tu Ustazah tak nak.
Kita memang kalau duduk 2-3 jam Ustazah bagi terang, faham. Kalau orang eczema sakit dia macam ni, proses dia macam ni. Nak baik dia macam ni. Ustazah jujur. Ustazah nak orang tahu. Jadi bila pesakit itu berlaku, dia akan rasa, oh benda ni akan jadi macam ni Ustazah. Kalau orang merokok, ya kalau dia ada kanser paru-paru, kalau satu baldi keluar darah, jangan panik. Wanita yang dalam head, wanita yang ada kanser rahim, kalau doktor dah tak nak buat, keluar darah berkotol-kotol, jangan panik. Tapi ikut arahan Ustazah. Jangan tak ikut arahan Ustazah. Bila kalau seminggu buat sejam, ikut. Kenapa? Bila racun keluar, anda tak akan sakit kepala, anda akan okey. Anda boleh kerja macam biasa. Kalau orang langgar apa yang Ustazah cakap, tu yang mula Ustazah saya sakit ni. Ustazah tahulah. Kenapa lidah saya kering? Tahulah dia tak ikut apa yang Ustazah ajar. Jangan sampai Ustazah marah. Anda jangan bohong Ustazah sebab Ustazah dah buat lebih daripada 20 tahun. Ya, anda makan minyak zaitun luar. Ustazah tahu campur-campur. Ustazah tahu. Jangan sampai Ustazah berpaling. Ustazah kata Ustazah tak nak. Sampai Ustazah nak kena pujuk hati Ustazah, Ustazah tak berminat nak jumpa pesakit ni. Sampai kadang-kadang Ustazah terpaksa jujur. Kalau Ustazah mati tanya, ni makan ikut cara arahan Ustazah ke tidak ni? Kalau dia mengaku Ustazah saya memang tak ikut. Kenapa tak ikut? Bila tanya dengan Ustazah, kenapa saya ni? Sebab itu anda langgar apa yang Ustazah cakap. Kalau anda nak baik, anda minta dengan Ustazah nak baik. Tapi anda tak ikut apa arahan Ustazah, macam mana? Lepas tu bila ada macam ni tindak balas, dah panik macam ni, dah takut macam mana? Perbuatan sunnah bukan black magic macam you all boleh fikir. Bukan macam minyak zaitun yang lain. Tak tahulah. Kalau Ustazah nak bagi yang murah, dia RM3.9 sen. Tu minyak zaitun murah tu untuk masak tu. Ada minyak zaitun untuk masak. Kalau kat luar jual RM30, RM40, RM60. Persatuan jual berapa? RM15. Kenapa persatuan jual RM15.9 minyak zaitun masak? Itulah dia. Kita nak jual murah. Untuk orang nak makan minyak zaitun, setakat saja beli yang murah je RM15.9 pada persatuan. Bekas saja tak lawa tong, tak ada bekas kaca sebab apa? Bekas kaca tu yang mahal, stiker yang mahal. Buat apa dengan stiker semua tu? Sebab tu Ustazah nak beritahu pada anda semua. Kalau anda benar-benar nak kembali cari sunnah, fikir betul-betul. Ya, tolong fikir betul-betul. Ya, anda masuk-masuk minta nasihat Ustazah. Tapi kalau anda buat main-main, ya, ingat, di sana ramai lagi yang nak betul-betul cara sunnah. Betul-betul nak rawat diri. Ustazah bukan kerja yang ramai. Ustazah bukan bilangan yang ramai. Ustazah tak ni. Ini pun tahu tak, pesakit yang dah daftar, dah dapat nombor ID. Dan dah dapat nombor ID punya susah. Dah dapat ID, dah dapat Google Meet dengan Ustazah dulu. Dah dapat tu. Masih lagi Ustazah belum hubungi mereka lagi. Kenapa? Ustazah nak tengok jiwa mereka. Kekuatan mereka tu setakat mana. Kalau mereka bersungguh-sungguh, insyaAllah Ustazah bagi cara sikit je, nanti Allah keluarkan racun, lepas tu cepat baik. Senang bagi Ustazah. Bagi Ustazah Allah tak mudah. Sakit zahir tu mudah dirawat. Ya. Lepas tu saya kata kalau anda nak dengan Ustazah, tolong jangan tanya yang pelik-pelik. Ya. Minyak zaitun, anda makan minyak zaitun luar, tunjuk Ustazah betul sahaja. Anda beli kat luar, anda tanya dengan orang luar tu. Jangan tanya dengan Ustazah. Ya. Jadi bukannya tanya pada Ustazah. Kalau anda tanya pada Ustazah benda-benda tu, besok kalau apa-apa anda jumpa doktor, ni nasihat Ustazah Afifah lah ni. So makan minyak zaitun betul sahaja, anda beli dekat luar. Lepas tu anda tak ada ni jumpa Ustazah. Ni Ustazah ni aja tak hari ada Facebook live ni. Cerita pula pasal minyak madu ni bagus, kurma ni bagus. Kenapa lah gula banyak berdalam, makin banyak gula. Kita salahkan pula Ustazah. Ustazah tak nak. Ada orang nanti menyalahkan Ustazah pasal gula dalam badan pula banyak. Kenapa Ustazah macam ni? Ya, anda yang buat salah, anda yang tak faham. Kalau anda beli minyak zaitun betul sodak luar, anda tanya mereka. Jangan tanya Ustazah. Anda tahu tak risikonya besar pada Ustazah. Ustazah tak nak ambil risiko. Tapi kalau orang yang betul-betul, dia nak betul-betul, baru anda ni. Ini anda tak. Anda beri Al-Warid, beri sabun. Saya kata tak payahlah Kak jual. Sabun Al-Warid. Tapi dalam masa sama, anda beli minyak zaitun, makan habatus sodak, apa pun benda pelik. Lepas tu anda beli benda-benda pelik. Lepas tu anda tanya dengan Ustazah. Anda jangan menzalimi diri anda. Suhu badan anda lari. Lepas tu saya kata tak boleh. Ustazah bukan black magic macam tu. Ustazah nak menasihati anda. Benda ni serius. Tolong anggap benda ni serius. Ustazah tak boleh cakap. Ustazah tak mampu nak jawab mesej satu mesej Ustazah tak jawab. Tapi saya kata benda ni serius. Benda ni serius. Kalau anda percaya dengan mereka ada kelulusan, ada ini. Ustazah ambil bukan tak ada kelulusan, ada. Cuma Ustazah masukkan dalam bekas macam ni. Kenapa? Kadang-kadang pesakit tak perlu pun botol besar-besar. Kadang-kadang benda ni suhu dia akan berubah. Perlu minyak zaitun yang grade lain. Kadang perlu minyak zaitun yang lain. Kalau KKM nak datang, orang datang cek. Tak ada masalah. Semua tu ada kelulusan.
Bukan tak ada kelulusan tu, semua ada kelulusan. Lepas tu Ustazah kata cuma Ustazah masukkan bekal kecil-kecil, tak perlu yang banyak. Benda tu tak perlu banyak. Permulaan suhu anda macam ni. Jadi anda perlu minyak zaitun yang ni macam ni. Bila satu masa anda akan tukar pula jenis minyak zaitun. Minyak zaitun yang macam ni pula. Lepas tu perlu bekal kecil-kecil. Awak pun nak besar-besar ngarut. Itu yang Ustazah nak beritahu pada anda semua. Ya, kalau anda nak beli sabun, anda beli air warid, lepas tu anda berzina, lepas tu anda makan tah menu-menu buat sunnah daripada luar. Lepas tu anda nak dakwa, nanti jumpa doktor kata saya makan buat sunnah. Lepas tu anda dakwa pada orang, inilah Ustazah Afifah aja. Tak payah pasal nama Ustazah buruk. Anda pasal nama Ustazah yang busuk. Ustazah tak nak. Ya, sebab tu kenapa Ustazah tak nak jual di pasaran? Kenapa Ustazah tak nak menjadikan peniaga? Kenapa Ustazah tak nak? Sebab Ustazah nak bawa pada diri Ustazah, orang yang datang pada Ustazah, orang yang berubat cara sunnah 100%, dia ikut cara yang apa yang ubat yang apa yang jenis yang Ustazah sarankan yang sesuai dengan sakitnya. Betul-betul daripada Ustazah. Tak ada dah nak campur-campur luar, memang dah tak ada. Sekalipun madu. Kenapa? Ada sebabnya. Ustazah nak pastikan keseimbangan, kestabilan dalam badan pesakit. Tidak terlampau panas, tidak terlampau sejuk. Kalau dah campur dengan batu sodak lain, minyak zaitun jenama lain, ini lain. Lepas tu campur dengan Ustazah kata tak boleh. Ustazah tak boleh buat macam tu. Ustazah kata terus terang. Ustazah tak boleh merawat anda kalau macam tu. Anda serius, anda kena rawat serius. Kalau anda main-main, minta maaf, Ustazah tak boleh. Ya, nanti apa-apa nama sunnah yang busuk. Orang peniaga, orang jual makanan sunnah, dia tak kira pun nama busuk, nama sunnah. Yang penting untung. Tapi Ustazah lain. Ustazah tak boleh. Kalau orang sekali datang pada Ustazah, Ustazah nak buktikan sampai orang tu kata, benarlah Allah, benar Rasul. Itu yang Ustazah nak. Benar Allah dan juga Rasul. Jadi Ustazah punya memang tak boleh campur. Kalau nak campur, cari dulu yang lain. Jangan ambil kata-kata Ustazah ni, kita beli. Macam ni Ustazah kata kurma ajwa. Anda beli kurma ajwa kat luar, kalau mulut melecur ke apa-apa, anda salahkan Ustazah pula. Salahnya siapa? Pergi jumpa doktor, kenapa ni? Saya makan kurma ajwa. Kurma ajwa pula yang dapat buruk. Tak cerita panggil buruk kita. Panggil buruk kita, kita ambil ilmu dalam Facebook, kita curi ilmu orang tu, kita beli kat luar. Kita percaya dengan Arab luar tu. Kita beli dekat luar, lepas tu kita kata Ustazah pula yang cakap. Tak nak macam tu. Lepas tu Ustazah tegas. Lepas tu Ustazah bertegas. Nanti tak patah-patah nama Ustazah yang busuk semuanya. Kerana apa? Kau beli dekat ni, kat Arab, apa benda yang diorang. Dengan orang yang kata ni, diorang lah bertanggungjawab. Jangan guna nama Ustazah, tak nak. Jadi Ustazah minta tolong, jangan guna nama Ustazah. Dengan Ustazah, semuanya ada rekod. Dengan Ustazah, semua tu ada bukti. Jadi setiap yang memang 1% dengan cara Ustazah, bukan sekadar, Ustazah saya dah beli sabun, Ustazah saya dah beli elwar, saya dah beli kurma. Yang anda ingat boleh baik macam tu ke? Kan anda ingat boleh baik macam tu saja? Tak. Lepas tu Ustazah kata, Ustazah kena tengok, kena cek, hantar gambar lidah dan sebagainya. Keadaan macam ni. Okey, lepas tu nanti racun tu keluar macam mana. Jangan campur dengan di luar sana. Jadi kalau anda campur tu, yang badan anda tak stabil. Sementara barang tak sampai ni, saya bangkan je lah minyak zaitun mana. Lepas tu tanya, Ustazah kenapa jadi macam ni? Anda tengok Ustazah tunjuk bukti. Ustazah tunjuk bukti. Mana pesakit yang dalam masa ni. Dia jauh dengan Ustazah. Waktu PKP. Tapi dia datang cek, dia datang Ustazah berapa lama dia nak ubat. Tak tahan, ada jenis perubatan tapi dia tahan. Ustazah macam ni. Ustazah tunjuk dengan anda. Hari pertama dia datang dengan Ustazah, ni melecur. Saraf ni dah teruk. Dalam masa seminggu je. Ustazah tunjuk ini semua jadi elok, lidah dia hancur tapi kaki dia je. Sebab apa dia tak jumpa Ustazah? Ustazah kata cubalah rendam. Kalau dekat dengan Ustazah, Ustazah ajar suhu panas tu macam mana suhu panas dia. Lepas tu pesakit yang lain, Ustazah kat hudung kata, iyalah Ustazah nampak beza lah lidah tu, saya nampak beza. Lidah tu saya nampak, perbezaan lidah tu saya nampak. Jadi situ yang Ustazah nak beritahu. Supaya anda tahu selama ni anda makan minyak zaitun yang macam mana. Bila minyak zaitun betul, lidah anda takkan hitam, lidah anda takkan putih, lidah anda, perut anda takkan membuncit. Sebab apa? Minyak zaitun tu ada yang terbaik macam orang Arab lah. Orang Arab pun makan minyak zaitun. Kenapa perut dia buncit? Orang Arab makan biji habbatus sauda. Kenapa teruk? Kena fikir. Jadi macam-macam lah orang sakit sampai dah kalau kata kalau Ustazah sampai kanser kulit lah. Maknanya orang ni kalau ikutkan Ustazah tahap dia dah kanser kulit. Tapi tengok dalam tempoh tu. Macam mana dia boleh baik. Sebab tu saya kata minta hantar laporan nama. Macam orang datang dengan Ustazah. Mula-mula benjolan dia dekat sini. Itu tanda kanser. Besar benjolan dekat sini.
Tapi dia satu keluarga ni datang berubat cara sunnah ni, dia betul-betul 100 ikut apa daripada ustazah punya. Bukan daripada luar. Bila dia ikut 1% yang apa yang ustazah bagi ni, ikut cara makan. Ustazah suruh datang, ustazah betulkan ni. Ustazah kata tengok ni makan. Dia beritahu ustazah, dia punya kelenjar tu dah surut. Dia kata itu pada benda tu dah bertahun-tahun tak surut. Sebab tu saya kata tak boleh. Anda tak boleh cara belajar dengan sunnah. Anda nak buat belajar. Oh, minyak zaitun baik untuk ni. Habis tu sodak baik untuk ni. Ini baik untuk ni. Itu bukan. Dia akan keluarkan racun macam tu. Macam tu yang ustazah nak beritahu. Puan, kalau beli dari Olive Oil, ori tak ustazah. Ustazah nasihat dengar daripada awal. Kalau anda nak tahu Olive Oil mesti kata dia ni. Kita nak tahu grade rawatan atau tidak. Yang sesuai untuk merawat penyakit kita atau tidak. Itu yang ustazah nak beritahu. Yang sesuai dengan penyakit kita ataupun tidak. Itu yang kita nak tahu. Bukan masalah dia ori tak ori. Itu yang kita tak nak. Bukan itu masalah ori tak ori. Jadi di situlah ustazah nak beritahu. Ustazah bukan marah. Tapi ustazah nak beritahu pada anda. Kalau anda berbuat cara sunnah. Bukannya hentam-hentam. Semua itu ada cara. Semua itu ada ilmu. Macam doktor pun kalau ubat dia mana boleh makan banyak-banyak, mesti dah nasihat daripada doktor. Doktor pun mestilah ikut cakap doktor. Kalau anda tak ikut cakap doktor pakar anda, itu yang menyebabkan ubat tu nanti yang jadi teruk. Jadi macam tu bila anda berubat cara sunnah, macam tu juga nasihat ustazah. Jadi macam tu. Lepas tu kalau rumah rutab ajwa ni dah ada pada anda, jangan sibuk nak makan banyak-banyak. Ustazah bagi sikit, tak perlu banyak. Satu yang ustazah kata bagi tu, anda makan 7 biji pun dah kuat tulang belakang anda elok-elok. Jadi ustazah ingat semua orang dah faham. Cuma ustazah nak beritahu jangan lagi dah ustazah ni lepas tu beli minyak zaitun tu sodak luar. Beli sabun dengan air warid, tiba-tiba anda beli sabun dengan air warid, tiba-tiba anda beli anda pergi minyak zaitun beli satu sodak luar, tahap benda ustazah pun tak tahu. Lepas tu tanya dengan ustazah sakit anda, kenapa jadi macam ni ustazah, kenapa keluar macam ni ustazah kata ni. Tak kata takat gambar tak ada pun, baru beli sabun dengan air warid je pun. Mana fikirlah anda dah makan bertahun, kenapa jadi rambut jadi panas sampai gugur macam tu, perut anda jadi buncit macam tu, fikirlah. Tak payahlah ustazah sebut nama-nama jenama orang. Ustazah pun nak jaga bisnes diorang. Ustazah pun tak marah diorang. Daripada diorang jual pelik-pelik, eloklah jual minyak zaitun. Daripada orang dia jual lain, lebih baik dia jual habatus sauda. Itu lebih baik daripada jual yang lain. Faham tak maksud ustazah? Jadi ustazah tak salahkan diorang. Itu untuk diorang pun itu makanan-makanan. Diorang kata itu pun sekadar untuk makanan biasa. Macam orang Arab lah, masak-masak biji diam tu sodak. Mereka bubuh je biji diam tu sodak tu. Macam orang Arab masak pakai minyak zaitun. Masak je lah pakai minyak zaitun. Macam persatuan jual RM15 tu, sama je. Tapi kalau untuk anda nak rawat sakit, wajib 1%. Ustazah tak boleh campur. Jadi anda minta nasihat ustazah, penat ustazah nak menjawabnya. Jangan bagi ustazah penat. Menjawablah kan ustazah merajuk, ustazah tutup semua. Ustazah tinggalkan Facebook, ustazah tinggalkan Telegram, ustazah tinggalkan semua orang. Sebab orang tak faham. Sebab ustazah nak jaga baik nama. Ustazah nak jaga baik nama sunnah Nabi Muhammad SAW. Ustazah tak nak orang datang pada ustazah. Orang dah datang ustazah, dah berubat cara sunnah dengan ustazah, dah ada rekod dengan ustazah. Dia cakap, saya dah makan buat sunnah tak baik pun, ustazah tak nak macam tu. Sebab tu kalau jangan ada orang kalam macam tu. Sebab ustazah bukan jenis orang, ustazah akan buktikan. Anda kena sungguh-sungguh, itu cara ustazah sungguh-sungguh. Kalau pesakit datang ustazah, dia main-mainkan ustazah, dia main-mainkan ustazah, dia tipu, dia campur minyak zaitun ni, dia campur depan ustazah, saya makan ni. Jangan je tu. Jangan sampai ustazah marah. Pesakit lama tahulah panggil ustazah macam mana. Kalau ustazah marah betul. Saya kata ustazah merajuk sampai, kalau ustazah merajuk seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau sebulan ustazah tak nak angkat telefon. Jangan tu tanda apa? Ustazah tak boleh bercakap sampai ustazah boleh pujuk hati ustazah. Kalau ustazah pujuk hati ustazah, baru ustazah okey kan. Jangan sampai ustazah macam tu. Jadi cukuplah hari ni ustazah banyak membebel. Ustazah nak bagi orang faham apa dia perubatan cara sunnah. Jadi yang anda tengok ni, ini sebahagian. Yang lain-lain tu habis dah kena padam dah kehebatan kebenaran Nabi SAW. Jadi sunnah tidak pernah bohong. Jadi kalau anda beli kat luar, eloklah anda ikut dulu cara luar. Ikut je lah nasihat apa diorang kat luar tu.
Jadi kalau orang cara baru, kalau nak dengan ustazah, kena ikut betul-betul istiqomah. Jadi kita kena nilai. Kalau kita dah COVID pun dah teruk semua ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Yang ustazah dapat ni, tanyalah pesakit 20 tahun. Kumar Rutab tak pernah dapat masuk Malaysia. Tak pernah dapat masuk Malaysia. Kumar Rutab Ajwa. Ya. Tetapi inilah yang ustazah beritahu anda, rezeki anda. Kalau ustazah penting di sendiri untuk diri ustazah dengan pesakit-pesakit lama. Jadi pesakit lama kalau mereka buat dek, ustazah buat tak tahu je. Sebab apa? Mereka buat dek, ustazah pun buat dek je lah. Ya. Sebab tak boleh nak ni anda kena berebut-rebut lah. Ya. Jadi mudah-mudahan anda faham. Jangan salahkan ustazah. Jangan salahkan perbuatan sunnah. Jangan pula kata doktor ni yang kena hasutan ustazah lah ni. Habis semua orang tinggalkan lain. Dia beli minyak zaitun betul sodak luar. Lepas tu berlaku panas. Badan dia suhu panas. Darah tinggi makin naik. Kencing manis makin naik. Kaki makin busuk. Itu salahkan ustazah pula. Jangan ya. Beli kat luar. Tanya orang luar. Jangan tanya ustazah. Okey. Jadi di situlah daripada ustazah. Sekian, minta maaf. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Quwata illa billahil azim. Semoga Allah memberi kita kekuatan. Okey, ustazah kalau nak tanya perubatan untuk kanser macam mana semua macam mana, anda join dululah Telegram ya, sampai masa persatuan buka balik nombor ID untuk rawatan dapatkan nombor ID anda. Boleh baik semua dengan insya-Allah. Tapi anda tanya doktor anda dulu. Doktor dah putus asa belum? Kalau doktor belum lagi, anda pergi pada doktor anda. Tanya dengan diorang. Diorang tu kan pakar. Jadi tanyalah kepakaran mereka. Ya, mereka tu lebih hebat. Ya, macam ustazah ni lekeh je ya, makanan sunnah ni buat orang gelak aje. Benda ni ke nak merawat semua penyakit ya, darah tinggi kencing manis semua ini ke nak rawat semua ni. Jadi itulah dia, ustazah ni orang bodoh, orang tak pandai ya. Ustazah ni bukan orang bijak tak pandai, tapi ustazah dah melihat kehebatan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila sakit, ustazah diuji oleh Allah. Ustazah sembuh dengan berkat sunnah, dan beberapa sakit yang lain pun sembuh dengan kehebatan kebenaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu je lah. Jadi jangan lagi tanya-tanya mesej dengan ustazah panjang-panjang. Anda balik rumah fikir sejuta kali. Aku nak berubah dengan ustazah ni, kena 100%. Kena ikut betul-betul. Tak boleh makan sabun sembul luar. Madu pelik-pelik kat luar tak boleh. Aku ni tak boleh. Ini tak boleh. Aku kena tinggal supaya anda lihat. Kul ya ayyuhal kafirun. Orang kafir cara dia, kita orang Islam ada cara kita yang tepat, yang betul, akan sembuhlah penyakit anda. Mudah bagi Allah Ta'ala. Ya. Jadi insyaAllah yang lain-lain tu anda tanya doktor anda. Okay, sekian pada ustazah. Assalamualaikum. Sunnah tidak pernah berbohong. Lupa ustazah, hadiah. Hadiah ustazah nak bagi bunga. Bunga apa? Bunga ros. Ya. Ustazah nak bagi bunga ros. Ustazah nak bagi kayu sugi. Ustazah nak bagi pati ros. Tak perlu dibayar. Ya. Untuk siapa? 100 orang sahaja dalam Telegram. Dan saya pastikan semua, jangan lupa 100 orang saja hadiah dia. Ya, siapa cepat dia dapat 100 orang saja. Yang lain nanti kena tunggulah giliran akan datang hadiah lain. Bunga ros, kayu sugi dan juga air pati ros dari hadiah daripada ustazah. Okey, tapi lambat, mungkin sampai dalam 3 minggu. Jangan minta cepat 3 minggu. Jadi sekian daripada ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabun ni kan, sabun offer balik tu RM25. Saya namakan daripada Mekah, bukan daripada India, bukan daripada China. Buka balik offer RM10. Tarikh tutupnya besok. Pukul 10 malam besok tutup. Okey. Baik, semuanya dapat lambat tau. Apa-apa dalam El-Warid RM89.90. Bukannya RM98.90. Mana banyak harga murah dah. 3 tu. Itu asas. Tapi jangan tanya dengan ustazah kalau campur-campur dekat luar tu ustazah tak nak. Okey, fikir dulu. Jangan beli terus. Fikir dulu. Sebab ustazah kata kalau dengan ustazah wajib 1%, jangan campur yang lain dan luar supaya anda nampak kebenaran dan kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita makin beriman dengan Allah dan juga Rasul.